Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan peluang untuk hidup, nikmat kesihatan, nikmat Islam dan nikmat segala-gala nikmat yang masih kita kecapi. Dan mungkin dalam masa yang sama ada orang yang tengah mengalami ujian, yang macam-macam ujian. Macam mana ujian yang kita lalui sekalipun, sekurang-kurangnya apa yang kita kena ingat adalah ada orang yang mungkin ujiannya lebih besar daripada kita. Jadi Alhamdulillah, malam ni nikmat yang saya rasa besar adalah saya diberi kesempatan masa untuk bersama dengan perempuan, dengan yang siapa yang menonton pada malam ni. Terima kasih kepada anda semua yang terus menjadi penonton setia, yang mana follower saya ni saya boleh katakan follower yang sangat-sangat awesome. Okay, sangat-sangat awesome sebab anda semua daripada awal sehingga ke hari ni masih lagi follow, dan tak kurang juga yang mungkin ada di kalangan kita yang baru join, yang baru tengok siapa Mamat ni. Hari ni berbaju biru. Jacob Aaron Aziz. So hari ni saya diberi kesempatan untuk bersama dengan anda. Nama saya Fahmi Ramli. Buat yang baru, selamat berkenalan. Saya adalah seorang peguam syar'i yang berkhidmat di firma guaman saya sendiri, Khairul Fahmi Associate. Yang mana follower saya daripada dulu sampai sekarang, saya fokuskan untuk memberikan maklumat dan membantu anda khususnya wanita yang nak tahu dan nak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, ataupun mendapat kebahagiaan kalau katalah berlaku perceraian sekalipun. Jadi dalam page kita ni, majoriti daripada kalangan follower adalah daripada wanita. Saya dah buat survey, saya dah tengok insight, dan majoriti memang saya boleh katakan 98% daripada 41,000, okay, 41,000 follower Fahmi Ramli ni adalah di kalangan wanita. Dan daripada kalangan wanita tu, ratio yang tinggi adalah umur di kalangan 25 hingga 35. Tu yang paling tinggi. Yang tu tak tinggi lagi. Yang paling tinggi sekali 35 ke 45. So terima kasih kepada anda semua. Tak kisahlah anda mungkin 25 ke 35 tahun ke, 35 ke 45 tahun ke, walau berapa banyak umur anda sekalipun, ataupun mungkin anda muda, yang penting niat kita satu sahaja. Kita nak terus belajar, dan saya pula nak terus untuk membantu anda. Okay, kalau setiap malam, kalau siapa yang duk follow sebelum ni, saya duk cerita tentang isu perundangan, isu mahkamah syariah, dan saya tak henti-henti bagi tahu tentang hak wanita. Tapi hari ni, kalau anda semua perasan, saya ada posting tentang satu isu, okay? Satu isu yang saya ambil daripada persoalan seseorang, khususnya seorang lelaki bertanyakan. Saya mengucapkan terima kasih lah atas soalan tersebut, sebab soalan tu memberikan satu peluang untuk saya membuat kajian sedikit, mencari bahan bacaan berkaitan dengan adakah seorang isteri yang dikahwini, okay, tengok-tengok pada malam pertama tu dia tidak mempunyai suami terkata sebab isteri dia tak ada darah. Jadi adakah persoalannya seorang yang tidak berkahwin lagi sebelum ni, tapi mungkin dah kehilangan darah disebabkan hal-hal yang tertentu, maka kita nak anggap dia sebagai janda. Jadi saya terfikir juga, ini satu soalan yang berat sebenarnya ni. Sebab dalam masa yang sama, walaupun dia mungkin isu tu ada berkaitan dengan hukum, tapi dia sebenarnya kita boleh tengok juga dari sudut perundangan bagaimana. So kita kena seimbang lah, sebab nama pun peguam syar'i kan.
Jadi kena tahu jugalah hal-hal berkaitan dengan fiqh ni. So bila saya dapat soalan macam tu, timbullah berkaitan dengan sebenarnya brother ni dia nak cerita tentang apa. Kalau kata tak ada darah, biasanya yang kita faham tak ada darah ni untuk istilah bagi orang yang nak fahamkan orang yang wanita yang dah bersetubuh sebelum berkahwin lah. Tapi kalau dari sudut saintifik sebenarnya, darah ni kadang-kadang isu dia sangat saintifik sebab ada kadang-kadang disebabkan berlaku kita panggil apa, macam pergerakan fizikal yang keras. Macam contoh seorang atlet wanita ataupun mungkinlah dia seorang askar ke kan. Jadi banyak melibatkan dengan kawat, especially masa kita dekat sekolah dulu Macam masa sekolah dulu saya adalah seorang kita panggil apa, seorang kawat kaki punya apa ni. Yalah, dulu saya kuat KRS juga. Jadi banyak perempuan juga yang kawan-kawan perempuan lain pun banyak dikerahkan juga untuk kita ni kawat kaki tau. Jadi saya rasa dalam sebab yang tu pun boleh menjadi juga kehilangan darah tu sebenarnya. Tapi pada soalan orang ni, dia nak beranggapan bahawa isteri ni mungkin dah benar bersetubuh dengan orang lain sebelum berkahwin dengan dia. So, apa yang kita nak bagi tahu kepada anda dari sudut khususnya apa yang saya kongsikan, dan terima kasih kepada anda yang telah baca, yang bagusnya anda yang telah berkongsi, dan yang saya tak berapa nak seronok bagi ada orang yang macam anggap kita nak berperang dan saya sentiasa menyalahkan lelaki. Sebenarnya saya bukannya nak menyalahkan lelaki. Okay, bukan nak menyalahkan lelaki. Cuma bila cerita bab hilang darah di perempuan, dia jadi macam satu isu yang suka macam dipermain-mainkan, macam benda tu tak ada salah pada orang lain, macam tak ada salah pula kepada lelaki. Faham tak? Sebab pada saya, walaupun mungkinlah isu darah ni agak sensitif, tapi kalau yang paling penting tu untuk perkahwinan ni bukan sebab darah ataupun tidak, tapi sebab kejujuran. Let's say kalau katalah memang berlaku something lah yang kita kata keterlanjuran sebelum pernikahan, seorang pasangan tu dia perlulah diberitahu kalau katalah dia perlu tahu benda ni. Tapi kalau setengah orang yang memang dah faham, kadang-kadang sebab darah ni kadang-kadang payah kita nak describe, tambah-tambah wanita zaman sekarang ni tak sama dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ni mungkin tak cukup kasar lah, maksudnya tak cukup agresif, mungkin macam orang kata orang dulu ni dia tak banyak buat macam aktiviti bersukan sebagainya. Tapi wanita sekarang ni dia lain. So kita kena respect jugalah benda tu dari sudut saintifik dan sebagainya ni. Dan apa yang saya nak kongsikan adalah dari sudut pandangan fiqh bagaimana istilah anak dara ni, dan kemudian bagaimana pula dari sudut perundangan. So sebenarnya kalau kita tengok, saya boleh ulas sikit, saya kongsikan. Kalau dalam pandangan fiqh pada mazhab Syafi'i khususnya, mazhab Syafi'i dia katakan wanita yang anak dara walaupun macam mana, wanita yang telah bersetubuh sebelum berkahwin, sama ada dia dirogol ke ataupun apa sekalipun, apa-apa jua alasan, kalau kata dia pernah bersetubuh, maka dia boleh dikira sebagai janda. Okay? Tapi berbeza dengan pandangan daripada Imam Abu Hanifah, iaitu mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Betul. Pandangan mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Bagi mazhab Hanafi, walaupun seorang wanita ni dia mungkin bersetubuh sebelum perkahwinan, tapi dia tetap tak boleh dikira sebagai janda. Dia masih boleh dikira sebagai anak dara dengan syarat persetubuhan yang berlaku tersebut tidak diketahui secara umum, maksudnya. Jadi kalau kita tengok kontra kat situ, jadi apa yang saya ambilkan adalah berdasarkan kepada ijtihad dan qaul yang kuat, yang mana pandangan yang paling diterima adalah walaupun seorang wanita ni dia mungkinlah telah bersetubuh sebelum berkahwin, jadi dia masih lagi boleh dianggap sebagai dara selagi mana dia tidak pernah berkahwin. Okay? Dan kalau kata dia dah berkahwin, bercerai, dia bersetubuh tu, yang tu baru boleh dikira sebagai janda. Dan perkara ni selaras saya ikutkan dengan undang-undang. Dalam undang-undang pun disebut anak dara sebelum berkahwin. Kalau janda selepas berkahwin bersetubuh.
dia ada satu terma lagi, iaitu seorang wanita yang berkahwin kemudian bercerai sebelum dia bersetubuh. Maksudnya dia kahwin hari ni, kemudian mungkin dalam beberapa minggu tu bercerai, tapi dia bagi tahu kata tak bersetubuh. Jadi suami dia pun mengaku. Saya ada satu cerita lah saya nak kongsikan. Benda ni the real tau, sebab saya pun tak pernah tengok benda ni, tapi saya baru tengok dalam sebulan yang lepas ada satu kes pasangan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kulim, perempuan. Boleh saya kongsikan? Hari ni terus masuk je. Tak ada intro lah. Okay, so masa dekat Mahkamah Syariah Kulim tu, saya dengar ada sebelum kes nak dipanggil, ada kes yang dipanggil tu adalah pasangan muda. Muda sangat-sangat. Muda gila punya. Macam tak percaya pula. Ui, muda pergi kahwin ni. And then saya rasa dalam perkahwinan dia tu dalam seminggu dua sahaja. Seminggu dua je hakim tanya, ni baru kahwin. Nak bercerai dah. Sebab masing-masing tak sepahaman, tak sehaluan. Kadang-kadang pelik juga orang ni kan. Macam mana kita nak dapat persemahaman dengan sehaluan padahal baru seminggu dua sahaja. Yang tu yang pelik lah, kenapa ada perkahwinan yang macam ni. Dan kemudian isteri tu bagi tahu kata suami dia tak sentuh pun diri dia. So suami ni pun mengaku kata, ya saya betul, saya tak sentuh isteri saya ni, saya tak pernah bersetubuh pun. Hakim kata betul kan, tak ada perasaan, betul, tiada perasaan. So sanggup untuk bercerai, sanggup. Jadi hakim pun bagilah benarkan untuk suami ni lafaz cerai. Muda lagi. Saya tak tahu lah umur berapa lelaki tu, saya rasa dalam bawah daripada 23 tahun. Perempuan tu pun rasa bawah daripada 20 tahun. So pasangan muda sungguh ni. Jadi bila dia dah bercerai tu, and then hakim pun bagi tahu kata, okay, kamu ni kamu ni macam tak ada iddah. Okay, tiada iddah sebab kamu diceraikan sebelum kamu setubuh, dan kamu boleh dianggap sebagai anak dara lagi. Kamu boleh kahwin dengan siapa-siapa pun. Kalau kita tengok dalam undang-undang enakmen keluarga, seorang yang disebut sebagai janda berhias, iaitu seorang perempuan yang diceraikan sebelum dia disetubuhi masa dalam perkahwinan, maka disebut sebagai janda berhias. Dia boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki jika sekiranya hakim membenarkan. So maksudnya dia kena dapat pengiktirafan. Jadi kalau hakim tu iktiraf kata dia seolah-olah seperti anak dara lagi, maka dia boleh kahwin. Macam tu sahaja. So pembawaan yang macam ni yang saya rasa macam yang ni saya kena buat satu pembacaan bila kita kaji macam tu. Soalan yang ditanyakan oleh brother tersebut agak menarik. Cuma apa yang saya terkilan, yang saya macam nak tekankan, kalaupunlah isu berkenaan dengan dara ni, mungkin isu ni agak sensitif, tapi kita tak boleh macam nak melihat benda ni terlalu dosa yang sangat besar, faham tak? Sebabnya kalau katalah mungkin kita ni berkahwin dengan orang yang wanita yang telah kehilangan dara, tapi sepatutnya janganlah sampai satu tahap kita nak menghina perkara tersebut. Okay, memanglah for sure lah, siapa tak marah mestilah ada perasaan marah kan. Tapi kita kena ingat juga, ruang perbincangan tu adalah satu perkara yang sangat penting. Kadang-kadang mungkin kita kena tahu terlebih dahulu bagaimana benda tu berlaku, ataupun mungkin benda ni sebelum ni pernah berlaku, kenapa tak bagi tahu. So kalau bagi tahu tu kita kena ambil ruang penerimaan, sebab kita kena ingat kadang-kadang kan dosa kita ni mungkin dosa yang kita rasa macam kita saja yang bagus, orang lain tak ada dosa, sedangkan mungkin kita juga ada dosa yang kita buat. Faham tak? So kalau katalah benda tu mungkin terjadi sekalipun, sekurang-kurangnya seorang suami ni dia perlu untuk mengambil tahu dan kemudian cuba untuk memperbaiki. Itu matlamat saya sebenarnya. Daripada kita duk hentam kata letak anak dara macam hantaran tu tinggi sangat, tapi tengok-tengok dah tak ada darah dah. So benda-benda yang macam tu kadang-kadang buat apa hang kahwin kalau hang rasa macam dah tak puas hati dengan benda tu kan. Faham tak? So sebab kita memang betul ada keadaan yang situasinya mungkin ada wanita yang telah terlanjur sebelum ni, tapi tak patut dia dipersalahkan dan tak patut dia jadi hukuman kepada diri dia kalau kata dia nak berkahwin.
Dan sebab kerana perkahwinan yang dia nak lakukan tersebut, kita boleh nampak sebagai satu bentuk, kita panggil qarinah ataupun tanda-tanda bahawa dia hendak berubah. Okay? Perkahwinan adalah satu bentuk bukti bahawa seorang manusia ni nak cuba berubah. Okay? Nak cuba berubah daripada hidup yang tak betul sebelum ni, mungkin dia nak berkahwin dengan cara yang betul. Faham? Jadi kita kena ada perbincangan yang macam tu. So kalaulah kata benda ni mungkin berlakulah kepada diri anda sekalipun, at least kena bagi tahulah. Kena bagi tahu, awak sanggup ke terima saya? Saya pernah mungkin ada kesilapan sebelum ni. So kalau tak ada tu, kalau pula laki ni kalau dapat tahu macam tu, kena positive thinking dah sikit. Kadang-kadang ni isteri ni seorang wanita yang baik je sebenarnya. Kadang-kadang wanita yang tak melakukan apa-apa kesalahan pun, cuma mungkin dia pernah accident ke, dia mungkin pernah kalau ikut mazhab Syafi'i, dia ulaskan tentang tertusuk kayu ataupun termasuk barang-barang ataupun mendatangkan kecederaan, ataupun dia mungkin aktif dari sudut saintifik yang mungkin boleh menyebabkan pecah darah tu. So lama kelamaan benda tu pun akan menjadi juga satu isu bahawa dah pecah darah. So kenapa kita nak memperbesar-besarkan benda tu? So itulah yang saya nak bawa cerita pada artikel tersebut, dan terima kasihlah kepada anda semua yang sudi share. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat memahami apa yang saya cuba nak sampaikan, dan saya tak berniat untuk nak menyalahkan ataupun nak kata kat siapa-siapa. Cuma saya nak bagi pandangan berdasarkan kepada pandangan saya sendiri. Kalau kata tak setuju, terpulang. Cuma apa yang matlamat setiap kali saya menulis, matlamat saya dia mesti ada kaitan dengan fiqh dan perundangan. Faham? So, right. So, yang itulah yang cerita artikel yang baru saya post hari ni. So, terpulang lah. Ada yang setuju, tak setuju, tak ada masalah. Saya suka je kalau kata orang tak setuju tu, mungkin dia ada pandangan. Tapi biasanya yang tak setuju, yang kecoh-kecoh ni biasanya laki-laki lah. Ada satu komen tu, dia kata kalau ikut hang ni Fahmi, ambil semua laki salah. Kalau rasa nak tengok kat mana tempat laki betul, boleh cari orang lain. Saya tak ada masalah pun. Sebab memang dekat sini ni saya nak cerita hak perempuan sahaja. So kalau rasa nak tengok laki salah ke, laki betul ke, yang tu tempat orang lain. Kat saya tak mau cerita laki salah ke perempuan salah. Kat saya nak cerita benda yang saya tahu, benda yang saya nak sampaikan sahaja. Terpulang nak terima ataupun tidak. Alright? Okay, so hari ni memang terus masuk. Saya tak ada nak bagi teka-teki kan. So terima kasihlah kepada semua yang menonton. Apa yang saya nak bagi tahu, yang penting kita teruskan belajar dan insya-Allah positive thinking. Alright, so hari ni kita tak payah teka-teki lah. Terima kasihlah kepada anda semua yang join pada malam ni. Sebenarnya perempuan, saya ada benda yang saya nak kongsikan berdasarkan semalamnya. Saya ada satu kelas pelaburan. Jadi saya belajar banyak perkara dan saya rasa macam terpanggil untuk saya nak terangkan, disebabkan follower saya ni mungkin ada di kalangan anda semua yang macam bosan dah nak dengar cerita pasal cerai-cerai ni kan. Jadi saya pun tak nak lah macam asyik nak kata suruh anda bercerai ke apa-apa. Tak maulah macam tu sangat. Saya nak bagi anda semua dalam keadaan follower yang sentiasa nak belajar, follower yang sentiasa positif, follower yang sentiasa untuk nak mencari ilmu. Okay, khususnya mungkin mereka yang menonton ni di kalangan orang-orang yang ada dalam perkahwinan yang tiada masalah pun sebenarnya. Cuma dia nak dapat ilmu, nak dapat perkongsian berdasarkan apa yang kita boleh kongsikan. So, semalam saya saya layan. Daddy nak tengah cakap ni. Cakap apa? Kan. Sekejap. Daddy tengah nak cakap. Sekejap Okay. Hati-hati. Why? Okay. Alright, so semalam perempuan, saya ada satu kelas, saya join satu kelas pelaburan ni. Jadi saya rasa macam
saya nak berkongsi kepada anda semua, khususnya follower, supaya anda tahu tentang betapa pentingnya pengurusan kewangan, perempuan. Alright? Sebab saya boleh ceritakan, perempuan, nanti saya akan buat satu artikel, saya akan tunjukkan, saya ada satu bukti tentang peningkatan statistik perceraian tahun lepas, tahun 2020. Maksudnya, kalau tahun lepas ni tahun PKP yang boleh kata the whole year, sebab 3 bulan saja kita tak PKP. Okay, maksudnya daripada bulan Januari, Februari, Mac, and then start March tu sampailah ke habis, sampai bulan 12 tu, the whole tahun 2020 tu, yang tu diambil kira tentang statistik perceraian. Jadi perceraian yang tinggi ni, paling tinggi adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan. Maksudnya tentang duit. Duit tak cukup, duit tak ada, dibuang kerja, duit nafkah tak ada, apa pun tak ada. Faham? Jadi, apa yang saya nak ceritakan ni mungkin boleh membantu anda tentang betapa pentingnya mengenai pengurusan kewangan, dan saya nak share tips sikit. Okay, tips berkenaan dengan pengurusan kewangan. Khususnya mungkin mereka yang dalam perkahwinan, supaya nak elakkan daripada perceraian, dan ataupun mungkin anda di kalangan ibu-ibu tunggal, yang mana yang perlukan tentang ilmu ni. Alright, sebabnya perempuan semua kena tahu, okay, di dalam dunia ni, satu benda yang kita tidak dapat elakkan adalah inflasi. Okay, inflasi. Tahu inflasi tu benda apa? Inflasi ni bahasa kewangan lah. Okay, dia macam ni ibarat dia. Saya bagi tahu kepada anda semua. Alright, siapa nak jawab, saya boleh jawab kat situ. Okay, cuba bayangkan tahun 2010. Okay, kita ambil 11 tahun yang lalu. Okay, 10 tahun yang lalu. Okay, 2010. Dengan wang kertas RM50, okay, apa yang anda boleh dapat di supermarket? Okay, tahun 2010. Okay, so kita boleh katalah boleh dapat satu troli tu kita boleh dapat beras, mungkin kita boleh dapat tepung, kita boleh dapat minyak, kita boleh dapat barang-barang pampers dan sebagainya. Betul Okay. Tapi kalau sekarang ni, kalau sekarang ni tahun 2021, kalau tahun 2021 RM50 nilai yang sama, RM50 tu, apa yang kita boleh dapat di supermarket dengan RM50 tersebut? Siapa percaya barang yang dia akan penuh dalam troli yang tahun 2010 tu, RM50 sekarang, dia tak akan sama. Siapa kata tak sama? Cuba bagi tahu, tak sama. Saya pasti ramai orang yang akan kata tak sama. Dia akan berkurangan. Okay? Baik. Kalau sekarang ni tahun 2021 RM50 kita tu, RM50 kita tu, kita pergi 10 tahun lagi. Kita ambil 2030 pula. 2030. Anda rasa dengan RM50, RM50 ni tak akan berubah. RM50 juga. Dengan RM50 tu, anda boleh dapat apa? Anda cuba bayangkan. Saya pasti ramai orang akan kata macam entah-entah nanti beras saja nanti. Wallahu ta'ala alam lah. Alright? Sebab anda kena ingat, satu perkara yang takkan berubah, yang sentiasa akan berlaku setiap tahun daripada dulu sampai sekarang adalah inflasi. Inilah inflasi. Maksudnya nilai duit tu sama, tapi benda yang akan kita dapat tu kurang. Anda rasa gaji kita, kalau gaji orang yang mungkin fresh lah, alright, yang keluar grad nanti ni, adakah keluar grad tu dia akan dapat lebih pada tu juga? Ataupun dia mungkin akan sama je macam sekarang, mungkin 1,900, 1,500 ke 2,000. Kalau dulu pun macam tu juga, keluar pun dia mungkin 1,000, 1,500, 1,900, itu pun kalau ada lah kan. Sekarang ni pun macam tu juga. Kalau nanti pun anda rasa macam akan bertambah kan? Saya tak akan rasa macam benda tu akan bertambah.
Ingat? Dia akan disebut sebagai benda tu sebagai inflasi. So inflasi itulah yang mana kita semua perlu hadapi mau tak mau, sebab kita berada di dalam dunia sekarang ni. Dunia tipu-tipu orang kata sekarang ni. Saya pun tak tahulah kenapa orang jadi trademark dunia tipu-tipu tu. Alright, so kalau anda sekarang ni dalam rumah tangga, anda tak ambil peduli tentang bab mengenai inflasi ni, dan anda pun tak ambil peduli tentang pengurusan kewangan, nescaya saya boleh jamin kes rumah tangga akan terlalu tinggi, akan lebih tinggi kalau kita tak bersedia daripada sekarang. Kalau kita tak bersedia daripada sekarang, ya pasti kita akan menghadapi perkara ni lebih teruk daripada itu. Faham? Jadi saya nak bantu, saya nak kongsi dengan anda tentang apa yang saya belajar semalam. Tapi saya belajar semalam lebih kepada pelaburan sebenarnya. Saya sedang bergiat dalam pelaburan. Cuma saya nak bagi tahu kepada anda tentang dalam perkahwinan ni, pengurusan kewangan adalah satu perkara yang penting. Okay, satu perkara yang sangat penting antara suami dan juga isteri. Baik, saya nak bagi tips. Okay, tips untuk saya kongsikan bagaimana pengurusan kewangan akan lebih berjaya kalau anda nak sustain ataupun nak menjaga hubungan rumah tangga dengan baik tanpa ada isu, mungkin isu berkaitan dengan nafkah ni. Okay, alright. Yang ni apa yang kita buat lah, apa yang saya praktis sebenarnya. Alright. Yang pertama perempuan, tipsnya, kalau katalah orang yang berkahwin ni, alright, kalau boleh, tips yang pertama, asingkan. Okay? Asingkan tentang perbelanjaan yang patut. Kumpul gaji suami dan isteri di dalam satu, kemudian asingkan ikut keperluan yang patut. Itu perkara pertama. Okay? Itu perkara yang pertama. Dulu perempuan, saya boleh kongsikan masa saya awal kahwin dulu pun saya pun agak struggle sebenarnya. Tak macam sekarang di mana saya berada. Okay? Tapi kita insya-Allah dapat survive lama-lama sikit-sikit. Cuma kita bahagikan benda apa yang patut yang kita perlu, benda apa yang tak patut kita kena buang. Macam contoh dulu kan. Saya senang cerita, saya tak pandai nak menguruskan kewangan. Saya terang saya kurang pandai menguruskan bab kewangan. Sebab saya ni lelaki yang biasa dok menggunakan tentang membeli benda-benda yang berkaitan dengan hobi. Lelaki ni dia macam tu. Dia memang akan ada benda kita panggil bad habit yang dia suka spend. Macam contoh dia spend kat rokok lah, ada spend dekat, macam saya spend dekat DVD dulu. Saya pun tak tahu lah. Memang saya ni memang kaki DVD. Dulu zaman DVD ni kan. Saya ni memang kedai DVD cetak rompak tu. Saya sentiasa dapat menghidu kat mana dia ada. Sebab saya di kaki movie. Jadi mesti akan cari DVD punya. So, setiap bulan saya boleh kata benda tu dia akan menyebabkan dia akan jadi bad. Kita panggil apa? Perbelanjaan yang tak baik pada diri kita. Jadi lepas kahwin tu, saya serahkan kepada isteri untuk uruskan. Saya bagi je duit and then dia aturkan. Wife ni dia pandai. So kalau anda suami isteri ni kena cari. Kena bagi yang mana. Siapa yang pandai uruskan. Kalau kata suami pandai, bagi suami. Kalau suami tak mau, bagi kepada isteri. Simple. Kalau kata nak bagikan orang luar saat ni, takut sagi hilang ke ataupun ada cas. Faham? Nak bagi, nak melantik juru bebas. Okay. Alright. Jadi asingkan benda yang keperluan. Macam contoh keperluan rumah. Berapa ringgit? Berapa ringgit kita nak spend? Kita buat kiraan. Kalian turun sekejap. Senyap sekejap boleh? Okay? Macam contoh RM500. So RM500 itulah untuk kita gunakan barang-barang beli perbelanjaan rumah. Macam contoh beli beras, beli minyak, beli apa lagi, tepung, gula, garam, kicap, sos dan sebagainya. Okay, so RM500. Alright. Kemudian kereta, contoh. So kereta. So kalau kereta ni perempuan, kalau dulu masa awal-awal saya tak pakai kereta lagi.
Saya takut sebenarnya saya nak tanggung beban beli kereta. Dan saya pakai saja kereta wife. So kami ada satu saja kereta, kita pakai kereta Viva je. Saya tak kisah masa tu. Yang penting ada kenderaan dan kemudian saya hanya ada motosikal sahaja. Saya hanya ada motosikal EX5. Ya, EX5. Sebelum saya bergelar sebagai seorang peguam syar'i, saya hanya ada EX5 sahaja. Ya, saya sangat struggle tapi tak apa sebab saya percaya kalau kita nak maintain, nak menjaga pengurusan kewangan yang baik, kita kena belajar untuk ikat perut dulu sebelum kita mencapai perbelanjaan, mencapai kewangan yang baik sebenarnya. Saya sangat percaya macam tu. Jadi kita segahkan, so kita asingkan. Jadi kita bagi bab keperluan, so kita asingkan juga duit tentang utility. Okay, utility kena asingkan. So kita uruskan benda yang penting. Kalau benda yang tak patut, macam contoh lah kan, patut tak kita kat rumah ni, macam contoh kalau kata kewangan tak baik, nak pasang Astro bayar setiap bulan. Contoh. So sangat tak patut lah kan. So boleh potong dah tu. Ataupun mungkin lah kan, orang kata macam internet tu penting sekarang ni. Okay. Kalau internet tu penting sekalipun, alright, boleh tak kita ada dekat telefon sahaja? Maksudnya kita guna bil kita sendiri, telefon. So, kalau boleh yang tu, kenapa perlu kita pasang Unify? So, potong benda tu. Yang mana yang tak penting tu, asingkan dan buangkan sahaja. Kalau anda memang betul-betul mampu, okay, fine. Kalau kata tak mampu, so tak payah. Pentingkan benda yang penting, buangkan benda yang tak patut. Itulah pengurusan kewangan. Dan pastinya anda mesti kena ada perancangan dari sudut apa. Duit ni untuk perbelanjaan rumah, yang ni untuk utility, yang ni untuk kereta, yang ni untuk minyak motor, yang ni untuk minyak kereta dan sebagainya. Boleh So pengurusan kewangan tu anda kena buat kiraan betul-betul. So yang pertama tips dia mesti kena asingkan. Kena buat pengasingan tersebut. Alright, tu yang pertama. Boleh lagi Alright. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. Alright, yang kedua. Tadi saya cerita tentang inflasi tersebut, betul perempuan Yang kedua, tipsnya anda mesti suami dan isteri ni kena ada pembelian aset. Pembelian aset. Pembelian aset anda mesti kena ada. Sebabnya kalau anda hanya sekadar menyimpan, macam contoh lah kan, suami dengan isteri ni dia ada, dua-dua ada kerja. Bayangkanlah macam ni gaji yang ni 2,000, yang ni pun 2,000. So gabung 4,000, tolak dengan keperluan semua tu. Alright. Pembelanjaan rumah dan kemudian anda kena ada pembelian aset. Aset bersama. Maksudnya macam contoh aset ni saya boleh kata benda yang boleh grow duit anda. So kalau saya sebut aset ni, ramai orang dia akan anggap macam rumah semata-mata, betul? Rumah. Alright. Rumah anda kena ingat, dia boleh menjadi aset dan dia boleh menjadi raksasa juga. Faham anda kena ingat, rumah ni dia boleh menjadi aset, boleh mendatangkan duit kepada anda dan dia boleh bagi kita value lah pada masa yang akan datang. Dalam masa yang sama, dia mungkin boleh memakan diri kita kalau kita tak mampu untuk uruskan. Kereta bukan aset, perempuan Kereta bukan aset, melainkan dia dibeli atas nama syarikat. Dia mungkin aset. Kalau kata kita atas diri kita sendiri tu, so yang tu dia mungkin menjadi liability untuk kita. Sebab nilai dia akan turun. So, terpulang kalau kata siapa yang rasa macam nak beli rumah, ingat, rumah bukan ikut kemampuan. Rumah kalau nak beli dia bukan ikut kemampuan, tapi dia ikut kepada keperluan. Rumah ikut kepada keperluan. Sebabnya, kalau rumah kita kata ikut kemampuan, anda kalau gaji full, mungkinlah kata 2,000 tu
Kalau anda pergi kat bank, dia akan bagi kata, anda mampu rumah ni boleh bayar sebulan 1,000 pun boleh. Contoh. Sebab ada baki 1,000 kan. So nanti baki anda akan tinggal 1,000 sahaja. So yang tu dia tak akan jadi aset yang baik sebenarnya. Dia akan merosakkan diri anda sendiri. Jadi sebagai seorang suami dan isteri, anda kena fikir bagaimana cara nak up value ataupun menggandakan duit bersama, supaya benda ni akan lebih terurus pada masa akan datang. Saya cerita tadi tentang inflasi ya. So RM50 tahun 2010, nilai dia tak sama dengan RM50 yang sekarang ni. Berapa barang kita boleh dapat, dan pasti 2030 nanti ni RM50 kita tu dia tak akan penuh. Dia tak akan troli tu tak akan penuh punya. Pasti punya lah. Okay, so kita kena fikir. Kita kena fikir benda yang macam tu. Kalau kata kita tak mau beli pada rumah, anda belilah apa lagi? Beli emas, contoh dia. Emas satu simpanan yang bagus. Jangan duit tu, anda kata, okey, suami isteri ni ada duit lebih, tak apa bang, kita simpan je dalam bank. Selamat. Soal dia bukan soal selamat, perempuan. Kalau anda simpan sekarang, setiap bulan anda dua-dua pasangan suami isteri ni, dia simpan 300 sahaja. 300, dia betul. Dia akan bertambah. Dia akan bertambah macam banyaklah macam tu. Tapi anda rugi sebab dia tak ada apa-apa perkembangan. So kena cari tempat yang boleh, kita panggil boleh ganda. Boleh ganda benda tu. Alright? Contoh anda nak bubur dalam ASB ke, tabung haji ke. Cuma kat situ tak tinggi lah. Kalau emas ni dia mungkin tinggi, tapi kita kena ingat, emas ni simpanan jangka panjang, pelaburan jangka panjang. Kalau jadi apa-apa pun, emas ni dia mata wang yang boleh digunakan di seluruh dunia. Rosaklah mata wang mana sekalipun, tapi emas dia tetap emas. Dia tetap nilai dia tinggi. So, anda boleh buat. Macam saya dengan isteri, kita buat simpanan dalam bentuk emas juga setiap bulan, dan kita masuk secara public gold je. Tak perlu nak pergi ke kedai emas. So habis setiap bulan, potonglah. Saya potong 100 ke, terpulang. Yang penting ada simpanan emas. Dan kita belajar juga untuk cara pelaburan yang lain. Supaya kita boleh generate. Dia tak kisah tau, kadang-kadang kita tak buat bisnes pun tak apa. Yang penting tu, bagaimana kita menyimpan dan bagaimana kita gandakan duit kita. Sebab kena ingat, saya kata sekali lagi ya, antara faktor perceraian yang tertinggi adalah disebabkan pengurusan kewangan tu lemah. So tips yang pertama saya kata apa? Asingkan benda yang penting, buangkan benda yang tak penting. Alright? Yang keduanya, anda kena fikir macam mana untuk nak gandakan. Kena ada simpanan bersama. Simpanan tu pula mesti simpanan yang berbentuk pelaburan. Dia tak boleh simpanan tu sekadar bubuh dalam bank sahaja. Dalam bank ni, bubuh sekadar cukup untuk bayar dekat kedai je. Macam contoh ada pergi makan ke kan, nak bayar guna PayWave macam tu saja pun dah cukup dah. Tapi kalau lebih daripada tu, simpanan mesti dalam bentuk pelaburan. Kalau tidak, rugi. Rugi masa muda anda. Pelaburan tu berkaitan dengan umur. Lagi anda dah meningkat umur, lagi pendek tempoh pelaburan anda. Right? So gunakan masa muda tu kalau anda muda. Right? Tapi tak bermaksud mungkin kalau orang yang dah berusia tu dia tak ada peluang. Still ada peluang. Okay? Tak ada masalah. Yang penting kena ada belajar cara untuk nak suami isteri ni menggandakan duit. Sebab anda kena ingat, kalau dapat anak, nanti habisnya lah. Nanti kalau kita tak buat macam tu, kita akan bekerja sampai ketua, habislah. Nanti ni anak nak menikah pun kita kena tanggung. Dan kalau kita tak ada duit sekalipun nanti ni, anak nak menikah dengan dia dapat anak pula, dia cucu tu kadang-kadang, cucu tu pula kita kena jaga. Benda tu lah dia kadang-kadang berulang, benda tu lah kadang-kadang duk gaduh. Anda kena ada perancangan kewangan. Perancangan kewangan ni bukan sekadar menyimpan saja, tapi mesti belajar untuk menggandakan. Kena ingat tentang cerita inflasi saya bagi tahu ni. Boleh ya? Alright. Tips yang ketiga, saya bagi tips yang terakhir. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya nak bagi 3 je. Okay, saya nak bagi 3. Yang ketiga, perempuan, untuk nak belajar tentang untuk pengurusan kewangan antara suami isteri ni, yang ketiga adalah suami dengan isteri ni kena sama-sama untuk
belajar menambah ilmu tentang pengurusan kewangan. Dua-dua kena belajar. Kadang-kadang kita tak perlu ambil kira pun kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, nak buat bisnes ke, apa sekalipun, setiap orang mesti kena ada niat untuk belajar menambah ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, saya dulu perempuan, saya adalah seorang yang sangat ego. Seriously, saya seorang yang sangat ego perempuan. Saya tak suka, saya ada skeptical. Sangat-sangat ada sikap skeptical. Sebab laki yang macam saya ni memang biasa dengan keegoan. Ego. Saya ego untuk tengok ada cerita ada orang ajak tentang ilmu bisnes lah, ada orang ajak ilmu tentang pelaburan lah, pengurusan. Saya tak suka. Saya rasa macam benda tu scam, saya rasa macam benda tu tipu. Sebab dulu saya pernah ada pengalaman, macam ditipu masa zaman diploma dulu. Diploma dulu ada satu orang ni, dia ajak kata macam ada event. Dia kata pakai smart tak apa. Ada event ni, kita ikut pergi sekali. Sekali bila saya pergi kat tempat tu, dia ambil satu bas tu, ada ramai orang, dia semua student lah. So kami ingat kan macam ada tempat makan-makan. Student ni kalau sebut kata ada makan-makan free, jangan kata berkemas tu, bersiap elok pun dia boleh. Yang penting makan free. So kita naik ikut sekali tu, pergi sampai ke PJ, Petaling Jaya. Nak dijadikan cerita, saya sampai kat situ, saya tergamam. Tiba-tiba je macam cerita, yang ni kaya, yang ni hebat, yang ni siap bakar duit. Kata ni kalau anda semua tahu dulu ada satu benda yang disebut sebagai pelaburan yang MLM ni. Nama dia Luxor. Aku dah sebut dah ni. Sebab saya geram sangat-sangat. Daripada pukul 8 sampai ke pukul 1 pagi kot macam tu. Sampai ke sudah tak ada pun makan-makan tu. Jadi ada orang main sembang macam ni. Jadi saya macam skeptical. Saya tak suka dah jenis-jenis event ke apa ni. Mohong kan. Saya rasa macam benda ni menipu je. And then balik pada tu, memang kita akan sentiasa ingat, tak boleh dah. Memang tak boleh pi lah. Benda-benda macam ni semua menipu lah. Tambah-tambah pula kita ni datang, saya sendiri datang dalam latar belakang keluarga yang mak saya adalah kaki tangan kerajaan, ayah saya, arwah abah saya adalah kaki tangan kerajaan swasta, kaki tangan swasta. So mentaliti saya adalah untuk mendapat pekerjaan. So tak ada masalah kalau kata lepas habis ni kita tunggu kerja dapat saja. So kita macam berserah, kita tak belajar pun tentang urus kewangan ke, tak ada orang ajar. Even anda semua, saya tak tahulah anda macam mana. Kalau masa dulu, masa kelas masa kursus kahwin, ada tentang cerita pengurusan kewangan. Ada, tapi benda ni mengantuk. Kita tak mau ambil peduli dan sebagainya. Dan akhirnya benda tu membawa kepada keegoan kita, sampailah kepada perkahwinan. Sebenarnya perempuan, masa awal kahwin juga saya adalah seorang yang sangat struggle. Kehidupan saya pun agak teruk sebenarnya. Disebabkan saya tak belajar tentang ilmu tu. Tapi isteri saya yang mengubah saya. Dia mengubah saya untuk membuka fikiran benda ni. Dia ajak juga pergi. Adalah satu kelas tu, saya tak mau beritahu lah. Siapa nak tahu nanti ni. Test. Okay. So, apa yang saya nak bagi tahu, bila kita dah ada pengurus, saya dah pergi belajar tu, so kita macam saya terbuka. Okay, saya terbuka untuk kata, banyak benda lagi ni aku tak belajar. So saya pergi kelas ni, saya pergi belajar kelas hartanah, saya belajar kelas pelaburan dan sebagainya. Lama kelamaan ilmu tu menyebabkan kita sentiasa rasa macam rendah diri dan kita rasa macam kita sentiasa nak upgrade diri kita. Tu kelebihan dia. So sampai sekarang saya rasa macam tak rugi kalau saya nak invest kepada pelaburan ilmu. Termasuklah membeli buku, termasuklah saya pergi seminar, termasuklah saya belajar secara online. Tak kisah. Asalkan benda tu boleh upgrade saya, boleh upgrade life keluarga saya, khususnya berkaitan dengan pengurusan kewangan. So saya nak anda juga macam tu. Saya tak ada masalah benda tu, sebab itulah saya rasa
tips yang paling penting pada malam ni, tips yang ketiga, belajar untuk sentiasa menambahkan ilmu pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ni bukan sekadar urus duit semata-mata. Nak ganda duit, nak elak daripada kerugian dan sebagainya tu, semuanya bermula dengan ilmu. Dan kalau kita tak titik beratkan tentang yang poin yang ketiga ni, nescaya kita akan sentiasa sampai ketua, kita akan bekerja saja tapi tanpa ada matlamat. Bagaimana kita nak upgrade life diri kita. Itu sebablah kebanyakan orang yang bercerai ni perempuan dekat mahkamah, saya selalu sangat dengar bercerai sebab apa? Sebab nafkah. Suami tak kerja ke? Bukan tak kerja. Tapi tak tahu duit pergi mana. Habis macam tu, habis macam ni. Isteri pun tak tahu. Kadang-kadang isteri marah sebab dia pun terpaksa pinjam dekat keluarga. Kadang-kadang ada orang lain. Kadang-kadang pinjam alung. Kadang-kadang buat hutang kat sini. Tampung hutang kat sini. So, gali lubang, tutup lubang dan sebagainya. Sampailah ketua. So, saya tak mau benda ni berlaku kepada diri anda. Saya tak mau benda ni berlaku kepada perempuan. Dan cukup 3 tips ni saja kalau kita apply, kalau kita gunakan, insya-Allah. Insya-Allah mesti kita punya life akan lebih baik. Saya boleh bagi jaminan sebab bila kita sentiasa untuk upgrade kita punya life, insya-Allah rumah tangga akan lebih kekal dan bahagia. Itu sahaja prinsip dia. Boleh alright. So awak pula anak saya ni. Anak saya pakai tudung. Aduh. Harian. Okey. Saya sukalah Tuan Anhan. Tuan Anhan ni dia apa? Dia adalah, bagi saya adalah seorang lelaki yang positif, yang sentiasa ikut saya. Sebab banyak lelaki yang lain dia macam selalu kecam. Tapi saya suka Tuan Anhan. Terima kasih Tuan Anhan. Anhan, laki, gamak laki. Benda tu selagi boleh rahsia, kena rahsialah. Kadang-kadang benda tu cuma nak jadi punca sebab nak cari alasan. Betul. Ni berkaitan dengan tadi kita ada mukadimah tentang artikel saya. Artikel berkaitan dengan dara tersebut. Ada benda kena jujur, tapi benda ni kalau jujur pun tetap akan terasa pihak yang sebelah sana. Tipulah kalau tak fikir yang bukan-bukan. Kecewa hati tu jangan cakaplah. Kita ni manusia. Nak terima tu agak beratlah. Redha itu mudah di mulut tapi susah di hati. Betul. Alright. So berkaitan dengan isu dara tu, yang penting tu kejujuran. Kejujuran tu penting kalau kata kita nak kahwin. Kita tak boleh tipu. Okay? Kita tak boleh tipu. Sebab dengan penipuan itulah yang mungkin menyebabkan banyak lagi perkara-perkara buruk akan berlaku selepas perkahwinan. So mudah-mudahan benda tu akan dielakkan lah. Kalau kata tak perlu bagi tahu, so kita tak perlu bagi tahu pun tak apa. Yang penting adalah kita jangan menipu lah apa-apa pun. Okay. Nas Jamaluddin, Tuan, Mak Saleh tak kisah pun ada dara ke tak, janji setia, ada tanggungjawab, settle. Orang kita ni banyak songeho. Okey, Mak Saleh Mak Saleh tu orang luar lah. Dia sebenarnya maksudnya bukan orang Malaysia lah. Dia luar daripada Malaysia. Luar daripada Malaysia tu mungkin lah pergi kepada Eropah, US, Australia. Kan? Sebenarnya kan, dulu saya belajar pun saya ada kenal juga nama Mak Saleh. Dalam buku sejarah, Mak Saleh adalah pejuang dekat negeri Sabah. Pejuang kemerdekaan di Sabah. Nama dia Mak Saleh. Ya, betul. Saya suka Puan Syafina Zul juga. Betul pandangan Puan Syafina, Islam suruh rahsiakan dosa kita. Betul. Kadang-kadang ada orang ni dia terlalu bangga. Ada bangga sangat buat dosa. Bangga dengan buat dosa dia. Macam contoh kalau dekat negara barat kan, saya tak pasti sebab kita banyak tengok movie juga bagi wanita yang kadang-kadang dia dah capai umur 18 tahun ke atas, akan menjadi satu benda yang dia rasa macam koman lah. Koman dah umur 18 tahun tu tapi masih lagi anak dara. Macam tu. Macam hang kalau 18 tahun tu masih ada darah ni, hang macam tak laku lah. Macam tu. So alhamdulillah benda tu tak berlaku dekat negara kita, wallahualam lah. Tapi mudah-mudahan kita sebagai orang Islam Melayu ni, kita tak berlakulah ada niat-niat ataupun benda-benda yang boleh dianggapkan sebagai macam bangga dengan membuat dosa tersebut. Alright.
memang kita takkan terlepas daripada melakukan dosa. Sebab itulah kita digelar manusia. Insan. Manusia ni memang macam tu. Alright, tapi kalau kita melakukan dosa, janganlah dosa tu kita hebah-hebahkan. Alright. Tuan Anhan, hashtag pencinta janda. Aduh, lawak. Senang, tak payah nak petikai dah ada darah ke tak. Fokus untuk bahagia je. Betul. Senang Meriah malam ni anak-anak tuan. Anak je, tak ada anak-anak. Anak saya seorang je. Anak tuan teruja tengok daddy berbaju Melayu smart mungkin. Saya memang smart. Kan? Yang kan daddy smart kan? Ada soalan. Ada soalan daripada Siti Bahiyah. Anak tengah belajar tapi umur 21 tahun. Layakkah dia menerima nafkah sedangkan suami tak? Sambung kat bawah ke? Ada soalan di kat bawah. Yang ni pendek, yang ni panjang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Anak umur 21 tahun dan masih belajar. Layakkah dia mendapat nafkah? Suami tak letak nama dia sebagai anak yang layak menerima nafkah semasa proses tuntutan nafkah saya dan anak-anak. Okey, macam inilah puan Selagi nafkah anak ni, dia punya prinsip asas dia adalah anak tu mesti anak kandung, anak sah taraf, anak yang dibin ataupun bentikan kepada si bapaknya. Okey. So, yang pertama, yang tu mesti dulu. Kalau kata cerita tentang nafkah ni, anak yang layak adalah anak yang berbin ataupun bentikan kepada bapa dia. Right? Yang kedua, yang kita kena tahu tentang nafkah anak ni untuk anak yang berumur daripada kosong, maksudnya sebulan 2, 3 sampailah ke umur dia 18 tahun. 17 tahun 11 bulan. Okay, 17 tahun 11 bulan. So, seorang ibu boleh tuntut nafkah anak bagi pihak anak dia. Okay? Dia boleh tuntut bagi pihak ibu, boleh tuntut bagi pihak anak. Right? Tapi kalau anak ni dia dah capai umur 18 tahun dan ke atas. Okay? 18 tahun dan ke atas. Dia kalau nak tuntut nafkah untuk diri dia, dia kena tuntut diri dia sendiri. Maksudnya kalau contoh anak kita ni, dia dah capai umur 21 tahun. Okay? Jadi dia masih belajar. So dia kena tuntut nafkah untuk diri dia sendiri. So si ibu tak boleh dah nak tuntut nafkah bagi anak dia. Sebab dia dah berkemampuan untuk membuat tuntutan sendiri dan berkemampuan untuk urus duit tu sendiri. Urus duit nafkah dia sendiri. Jadi dia kena tuntut untuk diri dia sendiri. Dengan syarat dia mesti anak yang berbin ataupun bentikan kepada bapa dia. Alright? Yang ketiga, untuk nafkah ni. Seorang bapa ni dia tak akan terhenti automatik lah kalau kata nafkah anak ni. Melainkan anak ni memang dah bekerja. Anak ni dah bekerja ataupun dah berkahwin. So dia dah terhenti untuk bagi nafkah kat situ. Right? Tapi anak ni kalau dia belajar, kalau kita belajar, biasa uruf ataupun adat kita kat Malaysia ni, dia belajar tu sampai peringkat yang paling tinggi yang biasanya adalah ijazah sarjana muda ataupun kita sebut sebagai degree ataupun kita sebut sebagai bachelor.
Okay. So peringkat yang paling tinggi pada kebiasaan adalah degree. Andai kata seorang anak ni dia belajar full time, okay, so dia belajar masih di peringkat degree contoh dia, sampai dah degree, bapa ni masih lagi perlu bertanggungan kepada anak tersebut. Masih lagi perlu menanggung sebab dia tak bekerja, tak berkahwin apa lagi, dia masih 100% student. Bapa ni masih kena bagi nafkah. Kalau bapa ni tak bagi, so anak tu sendiri dia kena buat tuntutan dekat mahkamah kepada bapa dia. Jarang ada seorang bapa tuntut kepada anak dekat mahkamah. Tapi bukan tak ada, ada. Cuma jarang-jarang sahaja. Okey. Tu baru cerita bab nafkah anak. Ada yang tak tahu sebenarnya bapa juga boleh buat tuntutan nafkah kepada anak dia. Kita panggil nafkah usul. Ni bagi situasi seorang bapa yang mungkin tak berkemampuan tapi cerita seorang anak dia ni, anak ni berkemampuan. So anak ni kena tanggung bapa dia. Tu nanti kita cerita lain. Alright. So faham So kalau katanya layak ataupun tidak, layak kalau dia memenuhi benda yang saya cakap tadi tu. Okay. Alright. So tak ada soalan lagi So saya harapkan 3 tips yang saya kongsikan kepada anda semua ni dapatlah anda praktik, dapatlah anda hadam, dapatlah anda terima supaya saya harapkan dengan pengurusan kewangan yang betul, rumah tangga ni baik, rumah tangga ni stabil, dan saya tak nak anda semua dalam keadaan yang huru-hara sampai nak bergaduh bercerai disebabkan nafkah, disebabkan pengurusan duit ni. Okay. Kita tak mahu benda ni terjadi. Statistik, numbers ni tak pernah tipu. Setiap tahun peningkatan dan tahun lepas peningkatan dia sangat tinggi. Tambah-tambah masa PKP. Ramai orang yang dah kena buang kerja dan sebagainya. Tapi isunya bukan sebab buang kerja semata-mata. Kalau kata tertutup satu pintu pekerjaan, ada pintu lain juga yang akan terbuka. Cuma kita je yang kena pandai untuk cari peluang tersebut. Sebab selagi mana kita bergelar sebagai seorang suami, kita kena cuba untuk mencari nafkah. Bagi seorang isteri, andai katalah ada kekangan, ada ujian, so kita kena cuba memahami dan cuba membantu. Suami kena berusaha, isteri kena membantu. Itu peranan suami isteri dalam rumah tangga. So saya harapkan itu saja yang ilmu yang saya berikan pada malam ni. Mudah-mudahan benda ni dapat memberikan anda pengetahuan baru mungkin, ataupun dapat memberikan anda satu inspirasi dan sebagainya. Dan saya doakan anda semua dalam keadaan yang sentiasa untuk menambah ilmu pengetahuan dan sentiasa terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang mungkin boleh mendatangkan kemudaratan. So itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang sudah join, sudah like, follow saya punya page. Dan kalau boleh join saya punya grup Telegram rasmi saya, tulis nama Fahmi Ramli Official, dan kat situ kita akan sentiasa bagi banyak perkongsian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam golongan orang-orang yang sentiasa untuk belajar. Okay, belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu, kewajipan kepada orang-orang Islam. Belum ada hadis apa tu man salaka tariqan fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Ya gitu. Alright. Sebarang siapa yang man salaka tariqan fihi ilman, barang siapa yang sentiasa nak menuntut ilmu di jalan Allah, tariqan fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. So belajar, sentiasa untuk belajar. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Dan mudah-mudahan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, stay safe, stay healthy, dan tak payah stay at home je lah Kalau ada yang dekat luar sana tu yang mungkin dalam kawasan PKP, janganlah keluar rumah. Alright, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.